Mengirat atau mengebas cadar sebelum dan selimut sebelum tidur. Nabi biasa sebelum tidur dia kebas tidur tu. Kalau kita nak buat, kita buat. Tapi kita beritahu isteri. Nanti isteri sedih. Tak tahu korang. Orang dah kemah elok-elok dia kebah-kebah pula. Pasal tak faham. Jadi sebab tu ilmu kena ada baru boleh buat. Makmum dengan imam serupa. Kena dua-dua faham. So imam nak sembahyang sujud sejadah hari Jumaat, pada makmum tak pernah jumpa sujud sejadah. Cuba bayangkan. Allahu Akbar. Wa hum la yastakbirun. Allah memberkati tu imam serupa rokok. Subhanallah. Makmum teguh. Saya pernah pergi satu tempat tuan, ambil alih tugas tempat itu, jadi bos kat situ lah pada masa itu. Surau dia pasal setahun sekali bulan Ramadan. Berabuk surau. Saya pergi, karaoke hebat. Pasal bos sebelum tu suka karaoke. Saya kata ginilah, saya pergi tempat tu, kita buat gotong royong, cuci kawasan, saya cuci surau. Kunci karaoke saya pegang. PA sistem karaoke bawa ke surau. Dia menyanyi kat surau. Jadi elok suara apa semua saya buatlah. Jemaah apa semua sikit-sikit. Karaoke tu kalau ada orang nak masuk karaoke tu minta kunci dengan saya. Tak pergi dia. Ada satu dua orang bengong ada juga. Dia pergi ustaz, peserta khusus minta kunci karaoke. Dia kata peserta khusus. Suruh dia datang jumpa saya. Tak mari dah. Rupa dia naknya bukan peserta khusus kan. Kadang-kadang dapat khusus benda pelik-pelik tu jurulatih sendiri yang nak, bukan peserta pun. Hiduplah. Kita tanya sikit, ajak dia orang baca Yasin, ajak apa, kan lepas maghrib mula-mula saya ajak sembang je dulu. Nak balik ke? Kita tunggu saat sampai sembang lah. Sembang lah kita biasa. Dah, lama-lama sikit, kita buat tazkirah sikit. Lah satu masa, pagi esok, pagi Jumaat. Kita semayang, kita baca sujud sejadah. Pernah tak? Tak pernah, tak apa, saya bagi pengalaman. Tak lemak dulu. Apa patut kita buat besok? Mana kalau saya sujud, jangan tegur saya dan sebagainya, pesan. Baru kita buat. Kau tidak pergi Mekah baru tak berkabut. Contoh insya-Allah jumpa kita angkat besok kalau pergi Mekah pada izin Allah Taala. Tiap tahun saya jumpa. Tu imam sujud dia pun bingung. Apa pula ni? Imam tak rukuk, tiba-tiba sujud. Kan? Lepas tu imam bangkit sambung tak ada apa dulu. Ada pun tu imam jaga betul dah balik dah. Lepas tu imam rukuk, dia rukuk balik. Tadi dia rukuk 2 kali rukuk batal. Berapa banyak? Lepas tu dia tanya kita, ustaz, tu imam tadi lupa ke dia tak rukuk? Dia tanya kita balik. Membaca ayatul kursi 3 kul. Boleh. Ayatul kursi, kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad, kul falaq itu azab binnas 3 kul. Nabi kata setelah turun muawwizataini dalam hadis. Turun kul azab falaq kul azab binnas, aku tak baca lagi yang lain, aku baca 2 tu. Cara Nabi baca senang tuan-tuan. Wa jama'a kaffaihi dalam hadis. Dia himpun 2 tangannya macam kita berdoa. Nabi selunjuk tidak ke arah kiblat. Katalah Nabi tidur bawa lampu kanan menghadap kiblat. Mana senunjuk ke arah sana, dia pun baca doa. Baca tu kursi, baca ku Allahu akbar, Allahu berfalak, Allahu berbenas, dia cium atas tapak tangan, dia sapu ke kepala dia dan muka dia dan seluruh badan dia mana boleh jangkau. Sebanyak 3 kali baru Nabi ubah tidur. Pasal 2 surah itulah dia kata muawwizataini, surah yang kita mohon perlindungan Allah daripada kejahatan manusia dan kejahatan syaitan dan kejahatan mana-mana makhluk sekalipun. Minal jinnati wan nas. Muawwizatain. Kita tak sempat tuan sekarang. Duk tengok TV terus atas TV. Anak kejut, bangun tidur tempat bangun. Nak baca Quran bila? Baca apa? Pung ke tidur balik kan. Kena biasakan baru jadi. Biasakan baru jadi. Tak boleh buat semua, buat sikit-sikit. Jangan berubah satu malam tu semua sekali buat. Orang anak-anak habis terpengok-pengok. Kenapa pula ni? Tak tiba-tiba buang terbanyak. Dia kata, sudah gitu. Sebelum tidur membaca tasbih Fatimah. Ini ada satu cerita. Satu masa Sayyidina Ali beritahu Sayyidina Fatimah, pergilah jumpa dengan Nabi, ada banyak rampasan perang, termasuklah tawanan perang. Mintalah kepada Rasulullah bantu kamu pasal Fatimah ni dekat rumah kerja rumah penat. Ali sibuk hal urusan negara. Dia angkut air sendiri, tahulah air kat negara berjauh, tangan dah kematu dah semua. Pergi jumpa Nabi. Dia pergi rumah Nabi, ada tetamu. Fatimah tak ganggu Nabi dengan tetamu, balik semula. Malam karang baru Nabi pergi ke rumah Fatimah. Allah, tak jauh mana. Kubur Nabi sekarang ni
Belakang tu ada tempat tinggi sikit tu rumah Fatimah. Pergi, nanti kita cerita sampai di Madinah kita cerita lah tu. Pergi rumah Fatimah, tanyalah Fatimah ada apa hajat datang rumah dia. Fatimah rekas cerita, Fatimah bercerita tadi. Nabi tak bagi harta rampasan ni kepada keluarga dia. Wahai Fatimah, sebelum tidur kamu baca tasbih. Itu kita panggil tasbih Fatimah ya. Iaitu Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Seperti lepas mayang tu. 33 lengkapkan sekali dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. InsyaAllah kamu bangun besok pagi, kamu bertenaga seperti dua orang khadam Habsyi, khadam Afrika. Kata Nabi, jangan pula kita baca malam ni, besok angkat air satu tempayan selipis kita tetap. Amalkan, mudah-mudahan kita kat Mekah ke kat mana kita segar. Bangun tidur tu fresh, rasa segar dan sebagainya. Tidak dapat tidur, sukar untuk melelapkan mata, pergi mengambil wuduk dan salat sunat 2 rakaat, mohon pada Allah Ta'ala dan doa. Allah magharatin nujum hadaatil uyun anta hayyul qayyum la ta'khudhuka sinatun wala naum ya hayyu ya qayyum ahdi lailati wa anim aini. Bahasa Arabnya, Allah magharatin nujum, ya Allah ya Tuhan, bintang-bintang telah tenggelam. Wa hadaatil uyun, mata-mata telah kayu ya Allah. Wa anta hayyul qayyum, engkau maha hidup dan maha berdiri sendiri ya Allah. La ta'khudhuka sinatun wala naum, dan engkau tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Ya hayyu ya qayyum, mahai Tuhan yang maha hidup, mahai Tuhan yang maha berdiri sendiri. Ahdi lailati, tenangkanlah malamku ini, wa anim aini, dan tidurkanlah mataku ya Allah. Kalau suka nak tidur, bukan kerana terlalu banyak tidur siang. Kalau tidur siang banyak, malam suka nak tidur tu wajar. Bagi mereka yang memang berpenyakit suka nak lapkan mata, kamu orang berumur macam saya ni, kadang-kadang datang, saya Alhamdulillah tak pernah datang, datang suka nak tidur. Bagi mereka yang suka bangun tidur, jangan baca, tak bangun langsung. Nak tidur mudah, nak bangun payah kan. Itu jangan. Sukar nak tidur. Saya pernah satu masa seorang Allah telefon saya, Ustaz, dia ni sakit, ada masalah sikit saya Ustaz. Dia kata, siapa pergi ziarah rumah dia, dia bawa operasi jantung. Saya tak boleh tidur lah Ustaz. Saya kata, Jim, ajar itu kat hospital berapa lama? Sekian lama. Waktu lepas operate berapa lama kat ICU? 3 hari. Bangun Jim, tidur manjang. Habis nak tidur macam mana lagi, dah ada tu tidur manjang. Ya kan? Mula-mula balik tu lah suka nak tidur, dah tidur banyak dah. Ada pula orang Allah hantar SMS kat saya pukul 4 pagi. Ustaz, saya tak boleh tidur, dia kata. Saya bangun genyeh mata buku, bangun mata buku. Allah. Saya pun jawab balik, sekiranya anda tidak dapat tidur, jangan ganggu tidur saya. Pukul 4 tidur, pagi esok lah kena tanya pun, kan? Bukan kita boleh zen-zen salabing dia pun tidur, bukan boleh macam. Saya paling kuat, saya suruh baca doa ni je. Ya kan? Saya nak jampi seorang tidur, tak boleh saya. Kalau tidak cucu saya tidur manjang lah. Ya kan? Tidur. Tak makan pun tu. Jangan mengulurkan kaki ke arah kiblat. Tidur tu. Jangan. Kita cuba hindari. Saya pernah pergi ke Mekah. Di Mekah pun Pak Arab ni dia kata niaga. Susun katil, tengok dah 2 hari, ngadap kiblat. Kaki tu malu kiblat. Saya kata rumah, kita kaki ada kiblat lah. Habis macam mana? Senang je, jangan rompak katil, tak tidur kita sampai pagi. Alih pantai je lah. Tak ujung sana, kaki menghadap sana, tak ada siapa marah kat situ pun. Kan? Senang tu lah. Macam adab buang air besar. Dilarang menghadap dan juga membelakangi kiblat. Cuma ada ulama katakan kalau tempat sempit, itu kalau tempat sempit. Tapi teks asal hadis larang menghala atau membelakangi kiblat. Kan, kiblat ke sana, berak ke sana atau ke sana, dua-dua tak boleh. Rumah kita beli dah siap, tandas buat macam tu. Nak pecah tak ada duit, tak usah pecah tandas, alih punggung je. Sikit ke sana kan, tak ada gelak kan. Nak pecah tandas buat apa? Nak tak nak je benda, ya kan? Punya alasan rumah saya dah buat, Ustaz, saya nak pecah tandas puluh ribu. Punggung sikit je lepas dah.
baca doa tidur, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Allah aku dihidupkan, dengan nama Allah aku dimatikan. Atau berbagai-bagai. Tapi saya suka baca doa yang panjang. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. In amsak nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadatas salihin. Itu doa yang panjang. Doa yang pendek tadi boleh juga, tapi itu doa tabika. Kita dah hujung hayat dia baca doa tabika lagi. Okey, bismika rabbi, dengan namamu wahai Tuhanku. Wada'tu jambi, kurbahkan diriku. Jam ini lambung. Lambung ni mana rebah badan lah. Wa bika arfa'u, dengan namamu juga aku bangkit besok ya Allah. Ini pasrah pada Allah ni. In amsakta nafsi, jika engkau ambil ruhku pada malam ini ya Allah, anakku mati tengah tidur ni Allah, farhamha, maka rahmatilah ia. Wa in arsalta, jika engkau kembalikan ruh aku besok pagi, fahfazha bima tahfazu bihi ibadatas salihin, jagalah ia seperti kamu menjaga hamba-hambamu yang saleh. Maknanya mati pun tak apa ya Allah, hidup pun tak apa ya Allah. Tawakal Allah, mati kita tak apa, hidup hidup, jangan fikir urusan dunia, besok kita sambung. Fikir tak fikir, kalau kita mati orang yang akan buat. Di jabatan kita dah ada yang tunggu kita mati, nak naik pangkat. Bila nak mati-mati, tak mati-mati, ya kan? Kan? Harta-harta kita ada orang urus, jangan risau. Mayat kita pada bumi tak akan biarkan situ busuk. Lepas tu kita jangan fikir, saya senang, alhamdulillah kekuatan saya Allah Ta'ala bagi, bila nak tidur saya boleh tidur. Tak payah terkebir-kebir, kecuali perut lapar. Kena isi perut dulu baru boleh tidur. Alhamdulillah, tapi nak bangun pun boleh jugalah, alhamdulillahnya. Tak pernah. Orang sampai tanya, Ustaz tak ada masalah kah? Siapa hidup tak ada masalah? Ya tak ada masalah, orang gila je. Ya kan? Kalau orang tu waras, ada masalah saja, mesti ada masalah dia kan. Wallahu a'lam bishawab. Okey, memakai pakaian lembut, jangan pakai yang keras-keras, yang kasar-kasar, nak tidur biasa kain lembut. Jangan tidur ketika perut kenyang. Dalam hadis Nabi kata, hadamkan makanan kamu dengan zikir dan doa. Dengan zikir dan salat. Hadamkan makanan dengan zikir dan salat. Kata Nabi, datang mak saya kata berjalan kaki, berapa ratus langkah tu ngalah. Berdebung nak tidur lepas makan kan. Tanya anak saya, kenapa kamu berjalan kaki ni? Ini kesihatan, kata kena jalan kaki sekian langkah. Nabi kata salat pergi sembahyang sunat. Ni kan dapat dua keuntungan. Makna jangan makan perut kenyang. Ini warning kepada orang pencen macam saya. Lepas tu makan kan, ni perpu hilang tu kan. Tidur sekadar yang perlu sahaja dan tidak lebih daripada 8 jam sehari. Ini pun dah bayi tu. Kalau lebih daripada 8 jam tidur tu bayi tua nama dia. Bergembira dengan mimpi yang indah dan memohon pada Allah akan kebaikannya, serta memberitahu kepada orang yang dikasihi kalau mimpi indah. Mimpi kita bagus, bangun berdoa pada Allah. Kalau boleh salat 2 rakaat, doa ya Allah, minta dijadikan kenyataan. Dan beritahu kepada orang-orang kita sayang. Tapi indah ini, bagus ini subjektif. Bangun bagus, ya yang abang mimpi malam tadi indah sungguh yang bagus. Apa dia bang? Abang kahwin seorang lagi. Siap. Makan nasi bungkus gitu. Itu subjektif ya. Yang baik-baik kita boleh cerita ke orang. Tapi kalau mimpi buruk, jika mimpi buruk, berdoa supaya dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Tidak perlu memberitahu sesiapa pun juga. Tak payah cerita pada orang mimpi buruk. Malah Nabi pernah mengatakan dalam satu riwayat, mengisyarat ludah sebelah kiri 3 kali. Isyarat, jangan ludah betul. Bini tidur sebelah, habis saya dia atau muka bini. Katanya. Isyarat. Sebab tu kena ajar bini, sebelum buat tu kena dia faham. Takut dia kata, Allah jampi aku. Takut dia kata jampi dia pula, kan payah kita. Isyarat saja. Apabila bangun daripada tidur, bacalah doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah menghidupkan kami selepas mematikan kami, dan kepada kami akan dibangkitkan. Tuan-tuan rahmati Allah, dalam sebuah hadis Nabi pesan, sekiranya ketika kamu tidur, syaitan telah buat 3 simpulan di atas kepala kamu. Farqud adalah kamu uraikan, kata Nabi.
Bangun tidur, kita baca doa, puji Allah, alhamdulillah rabbil alamin, terurailah simpulan pertama. Kita bersuci, sama ada mandi, berwuduk dan sebagainya, terurai simpulan kedua. Kita salat 2 rakaat, apa-apa salat selepas bangun tidur, terurai simpulan ketiga. Apabila tiga-tiga terurai, terbuka, Nabi kata fa asbaha nasyitan nafs, engkau bangun pagi dalam keadaan jiwa yang cerdas, jiwa orang riang, mudah berkira dan sebagainya. Wa illa jika tidak, kalau tak terbuka tiga-tiga simpulan, fa asbaha khabisan nafs, engkau bangun pagi dalam jiwa yang murung, sakit, susah nak terima orang, dan banyaklah masalah, halangan-halangan yang ada. Okey, baca doa ni boleh tambah, ya, boleh tambah bersihkan badan dan berwuduk. Boleh tambah, ada satu hadis mengatakan bangun pagi baca doa tadi sambung dengan tasbih, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sambung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ikrar kita. Kemudian kita bersih badan dan berwudu, mengerjakan salat, apa-apa salat pada masa itu. Itulah adab-adab tidur, insya-Allah kita akan amalkan. Dan di Mekah besok apa lagi nak kita amalkan? Itulah yang kita nak buat, nak pergi ke masjid awal, nak sembahyang berbagai-bagai salat sunat, tahajud dan sebagainya. Tahajud itu Nabi kata, kalau siapa bangun sembahyang malam, rajin sembahyang, maka dia akan sihat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Sudah sebahagian malam, wa minal laili fatahajjat bihi, dalam kau bertahajud dengannya, nafilatan lak, sebagai ibadah tambah kepada kamu. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan kamu dibangkit oleh Allah dalam keadaan maqam yang terpuji. Makam bahasa Arab ini ada dua makna. Satu, tempat diri, itu dari segi lafaz, dari segi bahasa. Yang kedua, makam bermakna darjah. Tidak ada bahasa Arab makam makna kubur. Melayu je panggil kubur. Saya mula-mula pergi sana tanya makam Ibrahim, kubur Ibrahim. Orang Arab berpening kepala. Tanya makam Nabi kat Madinah, sin makam Rasulullah. Orang Arab panggil makbarah, itu kubur. Makam Nabi Ibrahim itu bukan kubur Nabi Ibrahim, itu tempat Nabi berpijak ketika mendirikan Kaabah. Itu makam. Orang kita makam ni matilah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, doakanlah Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah, Rabbi adkhilni, masukkanlah aku dengan tempat masuk yang baik, yang benar, keluarkanlah aku dengan benar, yang benar, mana dapat ilham, dapat hidayah. Allah mati pun dengan keadaan husnul khatimah. Waj'al li min ladunka sultanan nasira, jadikanlah aku mendapat nusrah, bantuan daripadamu. Min ladunka, waj'al li min ladunka, mendapat nusrah daripadamu, bantuan daripadamu.